5, 4, 3, 2, 1. Mungkin ada yang nak masuk STPM tapi tu sekolah lagi kan. STPM masuk ke sekolah tapi dia dah punya proses lain lah. Okay. So, untuk seminar matematik hari ni, apa kita nak buat basically, okay, sebelum kita mulakan ni dulu, cikgu nak share satu video pesanan daripada Pak Izzah Jaya sendirilah. Dia nak kita sharekan video ni. Sekejap Okay. Boleh dengar semua? Dengar. Boleh cikgu boleh. Alright. Okay. Kenapa ni? Alright. Boleh dengar semua tadi tu? Iklan sebentar lah sebelum kita sebelum kelas kita bermula. Boleh dengar semua tadi tu? Jelas? Jelas, nyata dan terang? Diam je semua. Jelas? Jelas cikgu, jelas. Alright. Nice. Okay. So, hari ni sebelum kita nak mulakan kelas matematik kita hari ni, makin ramai yang join Bagus, ramai yang join hari ni. Okay, sebelum kita mulakan dengan kelas kita hari ni, apa kita nak buat, kita cerita sedikit lah apa yang sebenarnya matematik ni. Sebab korang kan selalunya matematik ni adalah subjek yang paling korang tak suka, betul ke? Ni orang ni punya. Okay, untuk siapa yang buka mic tu, suara tahulah sedap. Tapi jangan buka mic sebab kita tak nak mengganggu persekitaran kita. Sebab takut nanti orang mengganggu, ada rasa terganggu lah dengan benda macam ni. Okay, untuk siapa yang belum mute tu, tolong mutekan je. Boleh nak bercakap, tapi dulu ini. Bila ada soalan nanti, kalau korang nak bercakap, seorang je bercakap. Okay, boleh cakap nak angkat tangan, boleh lah, itu tak kisahlah. Sebab korang tahu, korang ni penuh dengan persoalan dalam minda korang, betul tak? Ada yang nak persoalan, jangan persoalan rumah tangga, sudahlah. Okay, persoalan pasal matematik, persoalan pasal pelajaran tak apa, jangan pasal rumah tangga. Okay, so Nurini Wani nak minta apa ni? Minta annotate share content Okay, korang tahu tak matematik, korang okay lah, sebelum korang start ni, korang punya SPM lambat lagi, betul lah? Korang punya SPM lambat lagi kan, bulan 2 kan? Bulan 2 baru start korang punya exam, so maksudnya banyak lagi masa untuk korang belajar. Okay, banyak lagi masa untuk korang ulang kaji subjek lain, mungkin subjek yang korang paling tak suka, terpaksa korang terpaksa belajar. Yes, itu memang terpaksa lah. Okay, siapa yang rasa diri dipaksa, korang kena paksakan diri korang Sebab apa? Sebab korang kalau nak achieve something tu, korang kena dapatkan something. Macam contoh kalau korang nak belajar dekat tempat tu, tapi dia tengok requirement dia, korang punya matematik kena dapat A. Contohlah kalau korang nak masuk matrik ke, asasi ke, kalau korang nak dapatkan
masuk tempat tu korang kena at least korang yang matematik A. So korang nak masuk dalam tempat tu tapi korang tak suka matematik. So mana korang kena pilih? Confirm korang nak masuk yang belajar betul. So bila yang korang nak masuk belajar tu korang kenalah matematik korang kena score. Tak kisahlah korang suka ataupun tidak. Itu sebab requirement yang korang kena patuhi. Macam biasalah kalau korang nak minta kerja ke, dia nak korang punya skill untuk bercakap kena pandai. Padahal korang tak suka pun bercakap tapi korang terpaksa buat juga sebab untuk korang nak dapatkan benda tu. Betul tak? So tak kisahlah matematik ni korang selalunya fail ke apa ke tapi korang rasa gampangnya matematik ni buat apa lah nak belajar matematik untuk apa? Kau pakai pun nanti masa kerja. Jangan. Sebab matematik ni penting tau. Tak kisahlah korang kerja sebagai apa. Cikgu ke, korang kerja sebagai accountant, engineering ke, semua akan pakai matematik. Alright? So korang janganlah tinggalkan matematik ni walaupun korang rasa macam tak nampak efek dia kepada korang, betul tak? Kan? Itu selalu masalah-masalah pelajar lah. Okay, so kat sini nak tanyalah, kat sini semuanya adalah pelajar Faizal Jaya ke ada juga daripada luar? Semua belajar kat Faizal Jaya ke adanya datang luar? Oh, datang luar lah. Maksudnya adanya dari negeri lain lah. Ada yang dari negeri-negeri selain pada Selangor, KL ada tak? Oh, ada juga. Sarawak, Oh, bagus. Sarawak. Dari Wow, Sarawak. Sarawak pun ada. So nice. Oh, jauh pun makin ada yang jauh. Bagus-bagus. Maksudnya Kedah. oh, semua nak jawab Okey, bagus-bagus. Semua negeri ada memandangkan sekarang tak boleh merentas negeri kan. Kita buat online lah. Online ni pun bagus juga kan. Okey. So kat sini apa dia? Ada yang daripada Thailand. Okey, korang mulalah nanti jumpa grup Kelantan, grup ni, grup Kedah, grup Pening. Jangan Ini satu Malaysia, biar semua sekali kita nak belajar pun belajar sekali-sekali. Janganlah korang cakap aku Pening, so Pening je, jangan Alright. Adina Batisha, kenapa Adina Batisha daripada mana? Singapura. Singapura ambil juga SPM kita fikir ada dua ambil SPM Sabah, Melaka, okey, semua negeri lah korang sebut macam tu. Selangor. Okay, so hari ni kita nak tengok matematik. So basically matematik ni sebenarnya senang je nak score. Okay, sebenarnya matematik ni dah mula dah. Kedah lah, Negeri Sembilan lah, Satu Malaysia lah, Sarawak, Kuching lah, semua sebut dah, korang nak sebut dah. Okay, so matematik ni sebenarnya korang senang je nak score. Korang nak dapat lulus tu sangat senang. Korang yang makan lulus berapa? Kita tak tanya pun negara mana sampai China korang bagi korang rasa lah matematik ni susah ke? Bagi korang lah, matematik ni susah ke? Selalunya tak kan? Senang kan? Selalunya matematik ni senang je. Kalau siapa yang ambil MX ni, siapa yang ambil matematik tambahan, sepatutnya korang punya maths ni korang kena dapat A+. Sepatutnya memang kena dapat A+, siapa yang ambil MX. Oh, 50-50 sebab kita dah ada 204 orang. Okay? Alah, A+, senang sikit. Kalau dapat E dalam matematik boleh ke? David Leaf, dapat E boleh ke? Boleh ke? Cuba tanya your parents. Kalau your parents cakap okey lah. Okay, kalau you ask your parents, tanya dia, okey tak kalau David nak dapat E, mak? Kalau mak cakap, okey lah tu maksudnya tak payah masuk kelas ni pun tak apa. Alright? So tak payahlah, kita mana ada orang nak target E, betul tak? Semua nak kalau boleh, kalau at least lah semua nak target B, betul tak? Okey, betul tak? Semua akan target B ataupun kalau lagi bagus lagi A lah kan? Alright? Kalau A plus lah, kalau nak E terus ambil A plus, jangan A, okey? Orang tak kepandang A, orang kita pandang A plus. Okey, bagus siapa yang nak A plus ni. Alright? So hari ni apa kita nak buat? Kita akan nak tengok macam mana kita nak bagi apa pemarkahan untuk siapa yang dapat E, siapa nak lulus. Kita buat macam tu dua kategori, boleh tak? Okey? Tapi sebelum kita nak mulakan ni, kita nak tengoklah korang kenal ke kertas dekat matematik. Kertas matematik ada berapa banyak kertas? 4 kertas ke? Bagus-bagus. Siapa nak A+? Amin. Oi, 2. So semua tahulah kan, korang dah ambil trial kan, korang dah ambil dalam daripada form 4 sampai ke form 5, korang dah tahu kan berapa banyak kertas ada, betul tak? Kalau siapa yang buat 3, siapa yang cakap 4 tu bermasalah lah. Maksudnya tak pernah jawab soalan matematik. Alright? So soalan kat sini kalau kita tengok lah. Matematik so ada dua kertas, betul? So kertas 1 ke kertas 2 yang paling korang minat? Kertas 1 ke kertas 2?
Saya tak sempat Macam manalah boleh tak sempat Korang tak sempat tiba-tiba dah kena lockdown ke? Okay, Ketah dua selalu yang paling korang suka betul. Ketah dua walaupun tak ada jawapan A, B, C, D pelik kan. Walaupun dia tak ada jawapan korang suka. Tapi kalau yang ketah satu ada A, B, C, D korang tak suka tak? Pelik. Selalu orang yang dah bagi jawapan korang suka. Tapi ini yang tak ada jawapan korang suka. Okay. Ketah satu sebab boleh teka-teki. Yes, sebab ketah satu lah boleh teka-teki. Korang sepatutnya suka betul tak? Ketah satu senang. Ketah satu susah. Okay. So kita dah tengok lah secara roughly ini selalunya kalau kau pergi bengkel ke kau pergi seminar ke even kat sekolah dia akan cakap lah ketah satu berapa jam, ketah dua berapa jam. So benda ni dah tahu kan. So ketah satu berapa banyak soalan korang tahu? Ketah satu korang rasa berapa banyak soalan korang tahu? 40 soalan. Yes, selalunya 40 soalan ni korang mampu berapa jawab, berapa soalan je korang mampu jawab. Selalunya lah. Yang korang rasa okey lah boleh jawab 20 je. Astagfirullah sedih dengar. 20 je, half Masa kau macam tu baik tak yang ambil 1 jam. Korang ambil 30 minit lah jawab. Lepas 30 minit korang keluar kelas. Keluar dewan. Kalau kau boleh jawab 20 soalan. Okay, janganlah buat 20 soalan. Kalau boleh lah. Kalau at least kau dapat 25 soalan. Boleh tak? 25 soalan ni selalu, 25 soalan ni saya kacang je. Okay, so kalau kita tengok kat sini. 1 jam 15 minit. Bahagian dia semua soalan kena jawab. Okay, ni jawab semua soalan. Bukan jawapan semua soalan. Jawab semua soalan. Okay, tak ada kecuali 40 soalan tu korang kena wajib colourkan. Tak kisahlah sempat tak sempat. Korang tetap kena colourkan. Boleh tak? Okay, tak kisahlah tiba-tiba kau tengok, lagi 5 minit. Kau ada lagi 35 soalan. Macam tak logik je. Lagi 10 minit 35 soalan je. Tak logik kan? Okay, selalunya mungkin dalam 5-6 soalan kau tak dapat jawab. Korang try je yang boleh. Okay, colour je. Jangan tak colour. Okay, colour je tak kisahlah. Betul ke salah korang colour je. Tapi kalau nak bagus kau pakai dadu lah. Itu last choice lah. Kalau kau tinggal lagi 5 minit, 4 minit Kau jangan awal-awal terus pakai dadu Okay. So, selalunya kalau kau tak mampu nak jawab, korang try your best lah. Tapi jangan biarkan kosong. Mana tahu kalau kau main bulat-bulat tu tiba dapat jawapan, betul tak? Mana tahu jawapan betul, rezeki korang siapa tahu. Okay. Next, so kat sini 40 soalan, kita anggarkan 1 minit 45 saat lah untuk satu soalan. Rasanya boleh buat tak kalau 1 minit 45 saat? Boleh pas ke bawa dadu dari dewan? Ros, bawa dadu kalau pemeriksa tu cek ada jawapan lah, mungkin dia rampas lah. Tapi rasanya tak ada kot. Setakat ni dadu kita bawa tak ada benda kot. Tapi tak payah nak bawa dadu kot. Ikut korang punya, korang pakai tali lat je kot. Tali tamplop. Kau dapat gelap, kau buat lah A ke B ke suka hati korang lah. Okay, tapi kita tak nak ajar benda-benda itu kan teknik Itu bukan teknik Itu cuma kecemasan. Sekiranya dah berlaku kecemasan. Okay. So, 1 minit 45 soalan. 1 minit 45 soalan pula. 1 minit 45 saat untuk setiap satu soalan. Rasanya boleh buat ke tak? Rasa terlalu pendek Tidak, memang tak sempat kan. Okey, so kita tak naklah bagi kalau boleh lah. Selalunya soalan pendek korang boleh buat lebih kurang daripada 1 minit, betul? Selalunya soalan 1 sampai soalan 5 selalunya soalan pendek-pendek. Betul tak? Selalunya soalan pasal apa tu? Significant number, nombor angka bererti, betul tak? Selalunya benda-benda tu senang, korang terus buat je, tekan kalkulator dah kurang daripada 1 minit, siap. So kat situ bila dah kurang 1 minit korang boleh bahagikan dekat soalan-soalan yang susah, yang mungkin korang boleh ambil untuk 3 minit jawab. Okay, tapi korang selalunya benda-benda macam ni korang takkan ikut, confirm korang takkan ikut. Masuk exam je lantak korang lah, takkanlah setiap satu soalan korang korang set time, tak mungkin, betul lah. Soalnya korang tak buat kan, korang lantak lah, biarlah apa jadi, betul. Okay, tapi ini anggaran lah, kalau siapa nak ikut lah, kalau tak nak ikut pun tak apa, sebab ini bukan paksaan. Okay, so selalunya benda-benda macam ni just anggaran. Kalau sesiapa yang bergelabah ke, yang memerlukan masa ke, korang boleh try macam ni lah. Kau tak, kalau korang rasa tak boleh, tak payah, korang try ikut yang mana korang mampu buat. Okay, yang pasti korang jawab semua soalan. Okay, satu kertas satu ni korang kena bagi yang paling senang korang jawab dulu. Jangan pergi yang tiba-tiba korang nak buat susah-susah. Okay, korang janganlah pergi tiba-tiba korang nak buat yang soalan bumi. Kan korang paling tak suka bumi kan. Pasal korang buat soalan bumi saja je, nak buat soalan bumi dulu. Tiba-tiba korang dapat jawab, baru dah kat situ dah 10 minit. Betul tak? Bukan soalan bumi korang dah 10 minit. So janganlah buat benda macam tu Susah nak skor mat. Kenapa susah nak skor mat? Skor mat sangat susah kalau kau nak lulus. Okay, kalau siapa yang nak lulus kalau siapa yang nak lulus, kita akan tengok nanti macam mana nak lulus. Okay, macam mana nak dapatkan A. Okay, tak apa, ini pengenalan untuk kertas lah. Lepas tu kertas 2 ada berapa bahagian? Kertas 2 ada berapa bahagian rasanya?
Buatlah latihan setiap hari. Itu benda tipikal betul tak? Selalunya nak buat soalan buat kalau maths saya buatlah latihan banyak kali. Memang betul sebenarnya tau. Kalau nak buat kalau maths ni kau buat je latihan sampai kau muntah. Buat je. Soalan dia sama je. Kalau korang rasa susah tu kan. Korang try tanya sesiapa yang boleh mampu buat. Lepas tu korang take note macam mana nak buat. Sebenarnya soalan tu akan ulang balik. Selalunya macam itulah. Okay. So kat sini untuk kita dua ada dua bahagian. Apa ni? Bahagian A dengan bahagian B. Okey, bahagian B bukan jawab semua soalan tau. Jawab berapa soalan? Jawab 4 soalan, betul? Jawab 4 soalan daripada 5 soalan. Betul tak? Jawab 4 soalan daripada 5 soalan. Selalunya A ke B yang rasa markah bantu korang. Bahagian B. Yes, selalunya bahagian B ni nak bagi markah free, betul tak? Selalunya korang tak payahlah bermasalah untuk bahagian B. Kalau boleh bahagian B tu, korang kena dapatkan skor yang penuh. Kalau boleh, kalau dia 48 markah, korang kena dapat 48 markah. Alright, so B free mark, betul. Dia macam kalau siapa ambil fizik, kimia, bio, paper 3 tu kertas 3 tu adalah kertas percuma, betul tak? Kertas markah percuma, betul tak? Kadang-kadang susah juga kan, fizik, kimia, bio tu kan. Alright. So, kat sini selalunya bahagian A dengan bahagian B. Okey, memandangkan korang tak nak jawab, bukan tak nak jawab. Memandangkan korang cakap paper 1 susah, betul tak? Korang rasa apalah soalan macam ni. Ini nak bagi fail ke apa kan? Betul tak? Korang selalu jawab lah, ni nak bagi fail ke apa? Jangan. Okay. So, bila korang tak mampu nak jawab soalan paper 1, paper 1 ni at least lah korang jawab lah 20 soalan, 25 kalau boleh lah. Paper 2 ni korang kena score betul-betul. Selalunya section A, section B. Section B paling banyak markah dah section A. Tapi section B ni paling banyak markahnya untuk korang score. Betul tak? Sebab soalan dia senang sangat. Korang cuma lukis graf, lukis pelan. Kadang-kadang bumi korang kalau yang suka buat bumi, buatlah bumi. Kalau tak suka buat bumi, janganlah pandai-pandai buat bumi. Okay, kalau korang rasa tak boleh nak buat bumi, janganlah buat bumi. Kalau siapa yang boleh buat bumi, try buat bumi. Sebab bumi kalau siapa yang tahu, senang sangat bumi tu. Okay. So, selalunya 4 soalan, korang selalunya akan tinggalkan bumi lah. Okay, korang yang 4 tu penjelmaan, graf fungsi, pelan dan dongakkan, betul tak? Lagi satu apa? Statistik. Selalunya 4 tu korang semua suka, betul? Okay, penjelmaan pun boleh jadi susah. Graf tak pandai sebab tangan tak lembut. Astagfirullah. Okay, dia tak seru pun tangan lembut. Tapi jangan pakai pembaris tau. Ada yang buat graf fungsi pakai pembaris. Dia suruh looking yang graf sedih tu kau pakai pembaris. Jangan Kau pakai pembaris tu memang minta cekik lah kot. Okay. So kat sini paper jawab untuk bahagian B kita tak payah cerita lah sebab selalunya senang. Bahagian A ni kita akan tengok hari ni. Macam mana kita nak jawab tackle soalan-soalan bahagian A. Alright, sebab bahagian B ni nantilah kalau kita ada masa lagi. Kalau korang join sosa-sosa tadi tu, mungkin kita akan jumpa lagi untuk bahagian B lah. Alright, matematik ni senang tapi complicated sangat sampai tak boleh habis. Macam mana tu matematik ni senang? Memang senang. Korang yang merumaikan keadaan. Alright, so kita nak tengok kat sini pemarkahan Okay, pemarkahan. So, pemarkahan kat sini, apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok macam mana nak dapatkan E minus ke atas. Lepas tu, macam mana kita nak tengok kalau lulus, markah lulus. Alright, so kat sini adalah A minus ke atas. So, selalunya A minus ke atas ni, kenapa kuning kat situ? Okay, A minus ke atas ni selalunya berapa markah A minus ke atas. A minus ke atas berapa markah Okay, A minus ke atas dalam SPM adalah 70. Okay, bukan 98. 98 rasanya semua orang tak boleh dapat A, betul tak? Kalau 98. Okay, 70 lah. So, selalunya 70 kalau siapa yang nak target A minus ke atas, kalau nak dapat A plus, kena lagi tinggi daripada pemarkahan ni lah. Okay, siapa yang dapat A minus, kat sini kita bagi pemarkahan. Minimal untuk kertas satu, kau kena betul 28. Agak-agaknya boleh buat tak 28? Siapa yang dapat A minus? Boleh kan? Senang betul. Okay? Boleh je. Memang boleh. 28 ni kacang je. Selalunya kau tinggal 12 soalan kau salah. Kacang je tu siapa yang dapat A. Betul tak? Siapa yang memang dah rasa expert dalam matematik ni. Rasanya 28 tu senang je. Okay? Lepas tu kalau bahagian A, bahagian B untuk kertas 2, ni at least kau kena dapat 33. Kau kena dapat 33 daripada 52. Banyak tak? Penolakan markah daripada 52 tolak 33. Berapa banyak markah kau hilang? 52 tolak 33 kau dapat berapa hilang? 19 markah kau hilang. Padahal bahagian E ni paling senang. Betul tak? Untuk siapa yang dapatkan E, bahagian E ni adalah sangat senang.
So kalau korang hilang 19 markah tu rasa macam tak logik betul. Korang kena macam lagi banyak lah kena betul. Betul tak? 19 markah tu macam tak logik lah. Selalunya kalau kat sini lah siapa yang nak dapatkan E kat atas korang selalunya nak kena dapat at least lah. Korang salah dalam 5 markah je. Hilang 5 markah je. Betul tak? Kau akan hilang 5 markah. So kalau yang 33 ni dah dianggap sangat rendah untuk dapatkan A minus. Senang betul. Kalau macam bahagian B, lagilah 37. Markah bahagian B ni dah lah free. Lepas tu korang dapat 37. Lagilah senang nak dapat. So nampak tak? Korang punya probability kebarangkalian nak dapat A minus ke atas tu sangat-sangat senang. Boleh? So ini macam indikator lah kepada siapa yang nak dapatkan A minus. Bagus Nazim. Nazim ni banyak positivity. Bahagian B boleh full mark. Bagus. Memang boleh. Bahagian B sangat boleh dapatkan full mark. Okay? Dia selalunya nak bagi korang macam sejarah kita 3 lah. Boleh diceritakan macam sejarah kita 3. Sejarah kita 3 kan nak bagi korang makan free betul. Korang bawa buku salin je, babi buta, salin je sampai nak muntah. Lepas tu korang dapat makan penuh. Betul. Tapi selalunya itu 20% kan. Okay? So, ini kalau siapa yang nak aim mana ke atas lah. Kalau siapa nak record ke, nak ambil gambar pasal ni pun boleh. Siapa rasa nak target. Okay, cuba try buat dekat kertas-kertas. Korang try dapatkan markah macam ni. Kalau korang mampu dapat markah lebih tinggi daripada ni, kalau korang mampu dapat markah untuk kertas ni dengan kertas 1, kertas 2 ni, korang boleh dapat A minus ke atas. InsyaAllah. Kalau grade tak turun lah. Kalau grade turun lagi bagus. Kalau grade naik, itu korang kena skor lagi tinggi. Boleh? Kertas 1 saya memang badai. Tak apa, badai benda biasa. Kertas 1 kadang-kadang memang dia suka membadaikan orang. Kertas 1 dia suka membadaikan orang. So korang akan dibadaikan lah. Okay? So jangan risau. Korang buat je soalan banyak-banyak. Confirm korang akan jumpa benda. Oh sama je lah benda ni dah pernah buat lah. Benda ni kenapa macam sama je. Mesti macam tu. Macam mana atau grade turun cikgu? Itu lembaga saja, lembaga pemeriksaan akan tahulah. Dia mungkin akan tahulah, dia tengok macam kenapa ramai sangat dapat A Dia selalu macam ni lah, dia punya mekanisme. Dia tengok kenapa ramai sangat dapat A apa kata kita turun sikit? Kita naikkan sikit grade. Selalunya siapa yang makin ramai A dah akan naikkan grade sikit lah. Okey, sebab dia tak nak bagi sangat ramai yang dapat A, dia akan naikkan grade sikit. Sebab tu kalau korang boleh, korang kena dapat markah yang paling maksimum. Jangan dapat yang minimum. Ambil markah paling maksimum. Okey, semoga semua dapat A. Amin. Bagus. Amin. Kita dah berdoa tadi kan. Okay? Semoga korang berjaya. Bukan matematik je tau. Subjek lain pun kena juga. Kesian cikgu-cikgu lain. Cikgu-cikgu lain pun nak juga dia punya subjek dapat A betul. Okey, selalunya subjek MMath paling bermasalah betul kan. Macam yang MMath lah. Okey. Okey, untuk yang lulus pula, kita bantu juga sesiapa yang nak lulus. So, lulus ni pula untuk siapa yang dah dapat 40 markah, betul tak? Okey, kita dapat tengok. Kalau kita nak bagi kertas 1 ni, kita dah bagi sangat rendah. 15 markah saja daripada per 40. Nampak tak betapa rendahnya markah korang kena dapat? Nampak ke? Okey, Nazim, kita tak nak bagian B je skor. Tak boleh. Jangan. Kalau kita cakap semua nak bagian B je, nanti mungkin ada kesalahan. Sebab kalau contohlah, kalau kita cakap, okey, korang fokus je dekat bahagian B, betulkan semua. Kalau korang cakap fokus dekat bahagian B, betulkan semua, tiba-tiba lah soalan jadi susah. Tiba-tiba bahagian B tu, tiba-tiba dah ada sangat susah. Orang tu tak boleh nak jawab. Boleh ke dapat markah full? Susah kan? Sebab tu kita nak kena bahagikan. Jangan kita fokus dekat satu bahagian. Sebab apa? Kadang-kadang boleh jadi susah. Bahagian B ni kadang-kadang boleh jadikan susah. Bahagian E kadang-kadang senang. Nampak tak betapa ruginya kalau kita fokus dekat bahagian B sahaja. Alright? Skor bahagian B paling tinggi boleh dapat C je. Yes, betul? Kalau boleh kita jangan bagi kertas 1-0. Jangan bagi lapor Malaysia tengok budak ni nak fail ke apa. Korang bagi kertas 1-0, jangan. Alright, korang bagi kertas 1, at least korang dapat 15/40. Okey, siapa yang rasa bermasalah dengan matematik, korang rasa 15 ni korang mampu dapat ke tak? Rasa-rasanya. Kau mampu boleh dapat ke tak? Kertas 1 paling susah kalau ada bumi je. Mampu Okey, siapa yang rasa dia ada kerumitan, bukanlah kerumitan, kalau ada rasa kesusahan lah untuk matematik ni, kalau rasa 15 boleh kan? Boleh sangat-sangat kan? Okey, tak apa, nanti kalau kita ada rezeki kita akan try. Macam mana kertas 1 apa yang kita nak jawab? Part mana yang okey untuk dijawab? Okey, untuk membantu pelajar-pelajar yang dah dapatkan lulus. Kalau boleh janganlah lulus, kalau boleh dapatkan C, 50 pun lagi bagus. Alright?
So kalau bahagian E ni 23, ya Allah betapa rendahnya markah ni. Betapa rendahnya nak dapatkan 23. So tak apa, kita akan tengok juga macam mana kita nak jawab untuk dapatkan 23. Dan bahagian B 30 markah pada 48. 18 markah korang hilang. Nampak tak? Betapa sebenarnya nak dapatkan markah lulus ni sebenarnya senang sangat. Betul tak? Cikgu try ni saya turun daripada A, B. Susah cikgu. Tak apa. Kita belajar pada kesilapan dan juga kegagalan. Betul tak? Tapi bukan gagal pun. B tu dah cukup elok dah tu. Betul tak? Tapi kalau boleh korang kena dapatkan A+. Selalunya siapa yang trial dapat B ke bawah, B+, B, korang punya maths, korang punya SPM nanti confirm insya-Allah korang akan dapat A. Selalunya macam itulah. Tapi korang janganlah rasa, oh senang je ke? Okeylah kalau macam tu buat apa aku nak belajar. Jangan Okay? Kebiasaannya sebab soalan trial lagi susah daripada soalan SPM. Soalan SPM selalunya senang sangat. Soalan dia sangat-sangat senang. Mungkin ada 2-3 soalan yang susah sikit lah. Tapi sebenarnya taklah susah sangat. Alright? Kalau C plus tak A ke? Boleh juga. Kadang-kadang Isa, kadang-kadang orang yang dapat C plus saya A tu pun sebenarnya boleh juga dapat. Dia tak kisahlah. Kadang-kadang korang yang fail pun boleh dapat A. Ikut. Kalau macam mana korang punya persiapan nak dekat SPM tu. Kadang-kadang try kan, kadang-kadang korang tak prepare, tak cukup prepare betul. So bila korang dah tak cukup prepare tu, mulalah korang try barai. Korang try apa benda dah jadi kan. Okay. So korang boleh lah terus ke A. Memang boleh, banyak sangat. Okay. So kat sini lulus ni kita tak naklah fokus sangat. Kalau boleh semua kena target A minus ke atas. Alright. A minus ke atas. Boleh? Boleh ke tak? Sekejap, penat ya, minum sekejap. Boleh bosku. Okay, nice. Okay, so tak ada soalan untuk introduction. Basically ni nak bagi korang buka mata sikit. Oh macam ni je matematik nak dapat A. Oh macam ni je nak lulus, salah senang je sebenarnya. Boleh kan? Macam simultaneous linear dalam penyelesaian masalah, tak ada soalan. Alright, so simple right? Benda ni kalau korang tak boleh nak buat, tak tahulah. Matematik ni sangat senang. Alright, so hari ni apa kita nak buat? Lepas kita dah bebel pasal benda ni selalunya kalau kau pergi seminar pun, kau pergi bengkel, benda yang sama juga dia akan cakap, betul? Dia akan cakap macam mana nak buat pemarkahan, macam mana nak skor kat sini, skor kat situ, tu seminar macam biasa, betul? Ada soalan tricky dalam SPM sebenar? Ada, mesti ada. Dia sejak 2014 kot. 2014-2015 soalan dia dah makin jadi kebat. Ada kemahiran berfikiran aras tinggi. So kat situ kadang-kadang dia boleh jadi susah. Kadang-kadang ala 2-3 soalan je. 2-3 soalan tu tak akan efek lah korang dapat terus fail. Tak akan lah. Alright? Kebat lah selalunya. Selalunya kebat-kebat ni dia sengaja dia nak bagikan siapa yang mampu dapat A+. Kalau siapa yang dapat jawab soalan kebat ni, dia confirm boleh dapat A+. Selalunya macam tu. Dia nak membezakan pelajar yang boleh mampu A+, dan pelajar yang dapat A biasa. Selalunya macam tu. Sebab tu dia wujudkan soalan-soalan kebat. Okay? So, hari ni apa kita nak buat adalah kita nak buat kertas 2 bahagian A. Selalunya kertas 2 bahagian A paling banyak markah. Betul tak? Kat sini 40 je. Ni 52. Ni 48. So, kita nak buat tengok bahagian A. 52 markah. So, 52 markah ni banyak, betul tak? Banyak sangat. Padahal korang boleh skor penuh. Kalau korang dapat, okey lah. Siapa yang korang mampu dapat bahagian A betul semua kan? Korang dah tak payah jawab bahagian B dan jawab kertas 1. Korang lulus. Betul tak? Kalau korang dapat jawapan bahagian A betul semua. Okey, tapi janganlah. Okey, kita kalau siapa yang boleh jawab bahagian A, mestilah korang dapat A+, betul. Okey, so hari ni apa kita nak buat? Kita akan nak tengok apa yang ada dalam bahagian A. So, untuk kertas 2 bahagian A, ini benda yang korang kena master. Wajib master bab-bab berikut. Ini set, graf fungsi soal ada 12. Okey, sebelum tu ada berapa banyak soalan dalam bahagian A? Rasa-rasanya lah. Ke korang buat je, lantaklah saya akan jawab semua. Ke korang tahu tak berapa banyak soalan? Naufal cakap 12. Yang lain cakap berapa? Ada 12 ke? Yes, ada 11 sahaja. Alright, soalannya ada 11 markah je. Okay, 11 markah, 11 soalan. Tapi kat sini kenapa ada 12? Kenapa ada 12? Siapa tahu? Kenapa sini ada 12? Yes, selalunya soalan satu dia boleh jadi set ataupun graf fungsi. Alright? Dia selalunya set ataupun graf fungsi. Dia boleh jadi soalan set ataupun soalan graf fungsi. Bukan dia suruh kita pilih. Kadang-kadang soalan dia boleh wujudkan set, kadang-kadang boleh wujudkan soalan graf fungsi. Bukan boleh pilih.
Okay, graf fungsi ni ketaksamaan linear lah yang korang kena shaded kan, korang kena color kan, betul tak? Yang korang kena color kan antara kat mana kawasan-kawasan yang bertanda. Ataupun disuruh lukiskan satu garisan, lorikkan lah. Alright, betul. Itu selalunya soalan satu, sama ada set atau graf fungsi ketaksamaan linear tu. Okay. Soalan ketiga lah. Selalunya next adalah persamaan kuadratik. Tahu kan persamaan kuadratik macam mana? Yang cakap tak tahu yang kuasa 2 X kuasa 2 tambah 2 X tolak 4 sama dengan kosong. Alright, ataupun quadratic equation. Okay. Lepas tu persamaan linear dua pemboleh ubah. So persamaan linear dan dua pemboleh ubah ini adalah selalunya soalan-soalan yang selalunya kita akan ada apa? Saya tak reti bila dia suruh labelkan ketaksamaan itu. Okey, tak apa. Kita akan tengok nanti macam mana. Okey. So, ini bab-bab yang korang kena tahu. Persamaan linear, sudut antara sata. Selalunya sudut antara sata paling korang tak suka. Betul tak? Sudut antara sata benda yang paling korang tak suka. Okey, metrik ni paling senang. Penaklukan matematik pun paling senang. Kebarangkalian ni lagi senang. Betul? Garis lurus, bulatan, geometri, luas bawah graf. So, ini selalunya dalam kertas 2 bahagian A. Ini je bab-bab yang korang kena master untuk bahagian A. Alright? Dia tak ada bumi. So, korang jangan risaulah pasal bumi. Okay? Bumi tak ada dalam bahagian A. Okay? So, korang rasa 1 sampai 12 mana yang paling susah? 1 sampai 12. Korang rasa mana paling susah? 5. Sudut antara sata. Bulatan. 8. Kebarangkalian. Sudut antara sata. Okey, tak apa. Kita akan tengok satu-satu. So, first kali soalan set. Kita tengok soalan set. Macam mana bentuk soalan set? So, soalan set selalunya berbentuk macam ni. Okey, kalau kau tengok soalan set. Okey, soalan set semua pernah kenal kan? Set. Dah pernah belajar kan? Set. Okey, soalan set ni paling senang. Untuk siapa yang nak lulus, soalan set ni korang kena wajib 3 markah. Wajib dapat 3 markah. Boleh? 3 markah ni wajib. Boleh? 3 markah ni wajib. Okey? Ingat Azira. Okey, korang tahu tak apa kebarangkalian soalan set ni boleh jadi susah? Korang tahu tak? Korang tahu tak? Soalan set boleh jadi susah bila mana dia suruh kita, bukan suruh kita lorikkan, tapi dia suruh kita lukiskan. Kadang-kadang dia suruh kita lukiskan, macam contohlah. Dia bagi set macam ni. X intercept with Y union with Z. Contohlah. Ni selalunya kalau soalan macam ni dia suruh kita lukiskan. Betul? Ini dia suruh kita lukiskan, kita colorkan. Betul? Ini selalunya soalan yang senang. Soalan susah selalunya dia bagi sampel. Sampel X ada apa? Sampel Y ada apa? Sampel Z ada apa? Kadang-kadang dia suruh kita lukis. Macam sampel X ada bernombor-nombor lah. Contohnya ada 4, 5, 6. Masuk kat sini pula ada 5, 7, 9. Lepas tu kat sini ada 10, 12, 13. So kat sini macam mana kau nak lukiskan dalam satu set? Alright? So benda ni korang kena tahu. Boleh? So selalunya soalan-soalan set benda ni yang susah lah. Soalan tu Q dekat dalam P Apa maksudnya Usna? Bab lukis ni tak faham sangat. Okey, kalau lukis-lukis ni kalau korang rasa susah, dia senang je sebenarnya. Okey, korang kena tahu. Kalau contoh nombor yang sama. Kalau contoh okey, tak apa. Okey, kita tak apa. Kita tengok dulu macam mana nak jawab soalan macam ni. Dia tanya, draw ni dia beri bahawa set semesta P union with Q, lukis set Q di mana P union Q sama dengan P. Korang rasa macam mana kita nak lukis? Ada rasa nak lukis tak? Macam mana kita nak buat? Okey, Nazim, cuba buat. Macam mana nak lukis kalau soalan macam ni? Dia tanya diberi Aisyah tu nak lukis ke? Ni minta annotation. Okey, cepat. Macam mana nak lukis? Diberi bahawa set QP kesatuan dengan Q sama dengan P. Apa maksud itu? Ada yang boleh buat? Macam mana nak buat? Tak tahu? Sudah. Cakap nak dapat 3 markah. Macam mana nak dapatkan P union with Q sama dengan P?
Q dalam P. Yes. Maksud dia sekarang P union Q. So korang kena lukis Q kat dalam. Sebab apa? Dia cakap bila Q kesatuan dengan P bersamaan P. So kalau korang lukis kat sini, kalau korang lukis kat semua ni, adakah dia masuk P juga? Yes, dia adalah bermaksud set P. Nampak tak? Itu namanya kesatuan. Bila kesatuan, korang kena lukis kesemuanya. Alright? Simple. Betul? Selanjutnya soalan macam ni kau kena dapat 3 markah lah. Janganlah salah, tolong. Boleh? Okay, kalau macam ni pula. Macam ni kalau set operasi bergabung ni selalu korang susah. Macam mana nak buat? X intersect with Y. Persilangan dengan Y prime. Union with Z. Macam mana? Okay, Wan Shalina cakap macam mana? Apa tips dia? Tips dia senang je. Okay, Faris cakap boleh letak 1, 2, 3. Betul. Okay, tak payah letak 1, 2, 3. Kalau kita tengok sendiri, kalau cikgu saya ajar letak nombor. Senang ke buat nombor? Kalau cikgu tak suka letak nombor, cikgu suka lukis je. Macam mana kita nak lukis? Senang saja. Okay, kalau kau nak letak nombor kan, kau selalunya, okay lah, siapa yang nak letak nombor senang. Kalau rasa tak nak buat nombor, lagi senang. Kalau kau lukis saja, kau tengok je Tengok kalau teknik yang paling senang. X. Okay, X. Kalau contoh X. Dengar ni Okay, untuknya nak buat nombor, buat je lah nombor. Kalau teknik cikgu lagi senang. Lagi best lah. Okay. So, kalau contoh sini ada X. Kalau kau tengok X, kau colorkan saja X. Lepas tu, bila dia persilangan, korang dia cakap persilangan bukan Y prime. Betul tak? Okay, kalau dia cakap bukan Y prime, apa maksud dia? Dia cakap bukan Y prime. So, ini semua Y. Maksud kalau intersect, persilangan, korang kena tengok mana korang lukis. Korang kena cari yang selain Y. So, apa yang korang kena buat kat sini, mana yang selain Y, korang biarkan saja. Yang lain korang padam. So, korang boleh padam yang ni. Betul tak? Betul? Betul? Itu persilangan Y. Bila cakap persilangan, tengok balik yang mana korang lukis. Bila persilangan, korang tengok dekat lukis korang tu, mana yang berkaitan. Alright? Okay, ada orang tanya sekali lagi. Okay, ni kita tak nak letak nombor sebab nombor ni kadang-kadang boleh jadi senang, boleh jadi susah. Okay, kita buat balik semula. Macam mana nak cerita untuk set ni? Okay, first kali. Bila dia beri macam ni, korang kena buat dalam bentuk kurungan. Betul tak? Korang kena buat bentuk kurungan. Buat dalam yang kurungan ni. Macam mana kita nak buat kurungan ni? First kali X. Set X, jangan cakap tak tahu Ini yang bulatan penuh ni semua X. So yang dalam bulatan X ni semua X lah. Alright, ini semua X. Lepas tu, okay, ni faham Sarvina Shankar. Faham je ni? Kenapa kita lukis X tu? Okay, lepas tu bila cakap persilangan ataupun intersect, korang kena cari yang bukan Y, selain daripada Y. So yang tempat korang lukis ni, nampak ni yang korang dah color-color ni, korang cari. Kalau korang cari kat mana yang bukan Y. So korang carilah yang bukan Y. Okay, yang bukan Y mesti dekat luar ni, betul? Yang kat luar ni. So korang kena padam yang Y. Betul tak? Korang kena padam yang Y. So ini je lah tinggal. Betul ke? Betul. Okay, sebab dia cakap apa? Tinggalkan Y. Yang bukan Y. So korang padam lah yang bukan Y. Alright? Sebab itu persilangan. Okay? Lepas tu, lepas dah habis kurungan ni, korang kena cari pula ini apa? Kesatuan. Bila kesatuan macam mana? Bila kesatuan ni, apa maksud kesatuan? Apa maksud kesatuan? Yes, kesatuan adalah semua. So, korang kena colorkan semua Z. So, mana yang Z? So, ini Z yang kita color tadi. So, korang color je Z. Tak kisahlah tadi, dia cakap bukan Y. Korang kena colorkan semua Z. Itu maksudnya kesatuan. Korang color je terus. Boleh faham? So, korang tak payahlah nak lukis. Korang nak buat 1, 2, 3, 4, boleh. Tapi ambil masa betul. Korang kena senaraikan. Betul tak? Kalau korang lukis je, korang terus dia buat. Betul tak? Okay. Let's say lah, kita tukar soalan. Contoh. Kita tukar X sebab selalunya set ni nak bagi makan free. Tapi korang masih ni. Okay. X union with Y prime. Kita tukar je. Cuma sign dia. Lepas tu intersect with Z. Macam mana kita nak buat? Okay. First kali bila dia cakap X, korang color je terus X. Betul? Betul.
Lepas tu dia cakap union with y prime. Dia cakap union with y prime. Apa maksud union with y prime? Korang kena buat apa? Korang nak kena padam ke? Korang nak kena padam yang dalam ni ke? Tak payah. Alright? Sebab apa? Sebab bila kesatuan korang biarkan saja. Walaupun dia cakap y prime. Y prime kat luar ni kan. Tapi kalau dah colour, tak payah colour dah. Ini pun jangan padam. Okey, biarkan saja. Lepas tu dia cakap intersect with Z. Kita nak buat apa kalau intersect, persilangan ni? Yes, korang tengok dekat lukisan korang ni, korang cari yang mana berkaitan dengan Z. So korang boleh padam yang berkaitan dengan Z saja. Yang bukan Z saja. So bila korang padam, korang tinggalkan Z sahaja. Betul tak? Macam ni. So itu saja jawapan dia. Boleh nampak? Itu sahaja. Okey, sekarang ni selalunya bermasalah adalah pelajar tak tahu macam mana kesatuan dengan persilangan. Tak? Selalunya orang tak tahu persilangan dengan kesatuan. Kan? Selalunya kesatuan ni apa korang kena buat? Korang colour je semua. Korang colour je. Kalau dia cakap X union with Y prime, colour je semua. Bila persilangan yang kita buat tadi, korang cari yang berkaitan sahaja. Yang korang cari berkaitan ataupun yang kaitan sahaja. Macam tadi kalau contoh kita dah lukis banyak-banyak tadi. Contohlah kita lukis tadi kan. Kita lukis tadi dah banyak-banyak macam ni. Kita dah lukis. Lepas tu tiba-tiba dia cakap yang berkaitan ataupun yang sama saja. So bila yang sama ni korang kena cari yang Z je. So padam yang lain selain daripada Z. Itu je sebenarnya. Kau tak payah nak letak nombor banyak-banyak. Kau kena letak nombor banyak-banyak pun boleh. Tapi ambil masa lah korang kena pening-pening nak cari, betul? Okey? Itu saja kalau soalannya ni lah. Betul faham? Okey? Ini kita nak bantu lah untuk siapa yang dapat markah lulus. Alright, so kalau korang nak tulis nota, korang boleh tulis macam mana nak bezakan kesatuan dan juga persilangan. Ini tolong take note sebab kadang-kadang korang tak tahu. Ini kalau korang nak bagi contoh, kalau siapa yang tak tahu, korang bagi contoh macam ni. Lepas korang dah bagi contoh macam ni, korang boleh tengok macam tu macam mana nak buat. Boleh? Boleh? Alright? So, soalan apa lagi korang nak tahu ni? Soalan yang macam mana korang nak tahu lagi? Satah. Okay lah, soalan garis lurus lah. Satah ni kadang-kadang subset lagi senang. Salma, subset ni adalah set kecil dalam set tu. Kalau contoh, dia bagi X, set X ada 4, 5, 6 dan 7, betul? So benda macam ni, kalau cakap subset X, korang kena buat apa? X, korang kena buat kecil, yang kecil. Okey, basuh 4. Itu subset lah yang kecil-kecil dia. Itu maksudnya subset yang kecil-kecil dalam X tu. Alright? Okay, next. Kita buat soalan, ada orang cakap buat garis lurus. Sebab garis lurus kau cakap susah Okay, soalan garis lurus. Number base. Number base buat apa? Number base mana ada dalam paper tu? Macam mana kita nak buat? Yes. Untuk soalan set Untuk soalan garis lurus, korang kena terus buat Y sama dengan MX tambah C. Itu yang paling penting. Ini je korang kena take note. Boleh? Ini sahaja korang kena take note. Alright? So kalau dia tanya macam ni lah, soalan bla bla bla, dia dah cakap macam ni, betul? Dia cakap equation of the straight line PQ is 3Y tambah X sama dengan 23. So kau cakap kat sini P dengan Q. So garisan PQ adalah 3Y tambah X sama dengan 23. Okay. Sekarang ni kalau dia dah bagi macam ni, apa yang kau kena buat? Korang kena jadikan dia dalam bentuk Y, MX tambah C. Betul? Korang kena susun dulu. Alright, tak kisahlah ada bentuk macam mana, korang kena susun balik jadi Y, MX tambah C. Alright, kalau Y, MX tambah C korang akan jadi macam mana? Kat sini jangan cakap tak tahu pindah-pindahkan. Pindah-pindahkan ni dari sekolah rendah dah belajar. So 23 tolak X per 3. Betul tak macam ni? Betul? Itu dia punya Y, MX tambah C. Betul tak? Alright.
Lepas tu kalau Y dia yang ni MX, M dia akan jadi negatif 1/3 X tambah 23/3. Betul ke macam ni? Betul ke? Kalau kita pecahkan macam ni. Betul ke? Alright. So sekarang ni dah buat macam ni. Okey, dah cantik. Korang biarkan saja macam ni. Alright. So soalan dia tanya, cari koordinat untuk point S. Tiba-tiba kat sini pula. Dia bagi pula kat situ. Lepas tu tiba-tiba soalan dia nak koordinat S ni. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Macam mana? Siapa tahu? Probability pula. Orang tanya macam mana nak buat yang ni. Yes. Ini kalau parallelogram. Korang tahu tak parallelogram ni apa? Parallelogram. Parallelogram ni adalah sisi dia sini sama, sini sama, sini sama, sini sama. Betul? Betul tak? Alright. So bila selari, apa yang korang kena buat? Bila selari, maksudnya kat sini adalah sama kecerunan. Kecerunan wajib sama. Okey, kecerunan PQ akan sama dengan SR. Betul tak? Yang kita tengok kat situ dah tadi. Sebab apa? Dia punya garisan tu sama-sama. So, bila kat sini, mana kecerunan dia kat sini? Y ke? Negatif 1/3 ke? X ke 23/3? Yang mana kecerunan dia? Mana kecerunan dia? Yes, negatif 1/3. Betul. Negatif 1/3 akan jadi dia punya kecerunan. Alright? Ada yang masih tak tahu ke YMX sama CM tu maksudnya kecerunan? Boleh? Okay, next. Macam mana kita nak buat? Lepas dah buat macam ni, apa yang korang kena buat? Y. Boleh? So, Y. Apa yang korang kena buat? Korang kena carilah dia punya koordinat. So, bila koordinat kat sini, kita buat M. Kenapa nak buat Y pula? Kita buat M. Lepas tu nak buat apa? Kita kena Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Betul tak macam ni? Sebab ini kecerunan. Sebab kita nak cari S dengan R. So, dia dah bagi kecerunan. So, korang letak saja kecerunan kat sini. 1/3. Y2, Y1 ikut korang lah. Korang nak letak koordinat mana? Boleh? Ikut korang. So, Y2, korang kat sini, contohlah korang letak sini negatif 2. So, letak situ negatif 2. Y1 dapat berapa rasanya? Siapa tahu Y1 kat sini berapa? Sini X2, Y, ini X1, ni Y1. Okay, macam mana cikgu dapat 1/3? Macam mana Okay, ada yang tanya macam mana boleh dapat 1/3? Alright, kan kita dah buat lukisan tadi. Siapa nama dia? Alani Fatini. Alright, kita dah buat tadi. Kita dah susun elok-elok. Macam mana nak jadikan Y, MX tambah C. So, bila dah susun, dia akan jadi macam ni. Y, M, X tambah C. Betul? So, M ni maksudnya kecerunan. Tapi kecerunan ni adalah kecerunan kat sini. Betul? PQ. Maksudnya kita cakap tadi, kecerunan yang selari akan sama dengan dia punya kecerunan selari lah. Garisan yang selari akan dapat kecerunan yang sama. So, PQ akan sama dengan kecerunan SR. Sebab tu kita bawa negatif 1/3 ke sini. Boleh? Lepas tu kau tekan sini sebab kau cakap sini kosong. Sebab apa? Kalau kau tengok koordinat sini adalah kosong. Betul? Nampak tak? Koordinat situ kosong. Betul? Sini koordinat dia kosong. Jangan cakap tak tahu kenapa kosong. Baca graf elok-elok. So, sini X1, Y1. Sini jadi X2, Y2. Okay, lepas tu apa yang kita nak buat? Kita perkan dia. X2 yang kita lukis tadi adalah 9. X1 kita tak tahu sebab tu kita nak cari. Betul? Betul tak? Jadi negatif 2 tolak kosong per X, 9 tolak X. Betul? So, lepas tu korang pindah-pindahkan ni nak tunjuk jalan kira ke? Tak payah. Boleh cari betul. So, X tu korang akan dapat 3. So, 3 dia tanya koordinat dekat S tu berapa? Korang kena buatlah S koordinat dia 3, 0. Boleh faham? Kosong ni adalah koordinat Y yang korang letak tadi sinilah kosong. Sebab apa? Sini kan kosong. Boleh faham? Senang je garis lurus ni. Okey, korang nak tahu tak tips garis lurus ni apa? Okey, tips untuk garis lurus ni,
Simple. First kali apa yang korang kena buat adalah korang kena jadikan Y MX tambah C. Ini paling penting. Okay, lepas dah buat ni korang kena tahu Y tu apa. Semua tahu kan Y ni apa? Semua tahu Y ni apa? Tahu kan? M ni pun korang tahu apa kan? Kecurunan. X ni pun korang tahu kan apa? C ni pun korang tahu kan apa? Jangan cakap tak tahu sebab benda ni dah belajar. So lepas dah buat yang ni, kedua korang kena tengok pula apa dia? Koordinat yang ada dekat gambar tu. Koordinat, korang check je koordinat. Ada apa koordinat kat situ? Alright? Korang cari je koordinat. Koordinat apa yang wujud dekat situ. Sebab apa koordinat tu korang boleh masukkan dalam Y, korang boleh masukkan dalam X. Betul tak? Korang cari je koordinat apa yang ada kat dalam tu. Okay? Yang ketiga, korang kena tahu kecerunan punya formula. Kecerunan ni penting. Sebab selalunya kecerunan kena ada. Kecerunan. Selalunya kecerunan ni paling kena ada. Dan korang kena tahu formula apa untuk kecerunan. Selalunya formula bagilah, jangan risau Okay? Selalunya pelajar kadang-kadang tak apa-apa tau. Kecerunan dia pergi pakai, dia tahu ada koordinat. Cuma koordinat yang ada kat sini, sini dengan ni, betul? Korang nampak, oh sebab cikgu cakap, okey cari koordinat yang ada apa. Lepas tu dia, bila cakap kecerunan, korang buat apa? Korang cakap, korang ambil yang ini dengan yang ini. Mana boleh? Soalan dia tak nak yang tu. Okey, korang jangan pandai-pandai, mentang-mentang ada koordinat dia bagi ni, lepas tu korang simply letak saja dia punya formula dalam ni. Pakai yang ni dengan yang ni, tak boleh. Alright, korang kena tengok yang mana berkaitan. Korang kena pandai pilih yang mana berkaitan. Okay. Dan last kali selalunya dia akan cari, suruh kita cari apa? Pintasan X. So pintasan X selalunya apa Pintasan X. Pintasan X. Kalau cari pintasan X, kita nak cari macam mana Selalunya ada pintasan Y je. Pintasan X kita nak apa? Yes. Pintasan X selalunya kita buat apa? Kita jadikan Y tu kosong. Y tu pula. Y tu, betul lah, Y tu sama dengan kosong. Korang kena masukkan Y. Yang ni korang kena gantikan sebagai kosong. Okay, lepas tu korang akan dapat X tu berapa. Boleh? Boleh faham? Senang betul? Okay, selalunya soalan dia macam tu je. Korang kena pandai mana garis lurus yang dia dah bagi. Korang cari mana koordinat yang berkaitan. Itu saja. Simply macam tu je. Tak payah susah-susah nak fikir. Apalah soalan macam ni susah sangat. Okay? Okay, kalau macam tu. Lepas kau dah faham ni, cuba kau tengok. Macam mana kita nak cari persamaan garis lurus QR yang di tepi ni. Macam mana kita nak cari? David Leaf. Kenapa ada negatif 1/3? Ya Allah. Alright. Kenapa ada negatif 1/3? Kan tadi kita dah cerita. 3Y tambah dengan X sama dengan 23. Betul? Kita kena jadikan Y MX tambah C yang ni. Macam mana kita nak jadikan dia? Pindah-pindahkan saja 23. X pindah ke sini jadi tolak X. Lepas tu 3Y tinggal 3 bahagi dengan 3. Simple. Betul tak? Okay? Lepas tu macam mana boleh wujud negatif 1/3? Korang pecahkan ni. Cikgu kena cari pinjasan Y dulu cikgu. Okay? Negatif apa ni? Fields. Apa tu? Alright? 23, 3x 3. So apa yang korang kena buat? Korang buat negatif 1/3 tak? Sebab ada tanya kenapa macam mana nak buat? Kenapa boleh dapat negatif 1/3? Tambah dengan 23/3. Kita pecahkan dia. Separatekan dia. Right? Kita separatekan dia sebab tu kita dapat macam ni. David? Boleh faham? Soalan nombor 4. Okay, so itu cara dia. Okay, kalau next pula, so kenapa kita pakai yang sama? Sebab kecerunan dia sama. Saya peningkan ni. Apa yang pening Dahlia? Pening kat mana Dahlia? Dahlia, apa yang pening Dahlia? Saya okey je, tiba okey balik. Alright, boleh faham yang ni? Okay, so take note lah benda-benda yang ni. Yang ni korang try je. 1 sampai 4 ni korang kena tahu macam mana. Okay, dan soalan B. Cari equation of the straight line. Cari persamaan garis lurus QR. Okay, QR. So QR kat sini. Okay, kita tengok balik QR. Ini okay, selalunya kita dah tahu S tadi berapa? 30. Betul? Lepas tu yang ni pula korang dapat 3Y tambah dengan X sama dengan 23. Betul? Betul tak macam ni?
Okay. So sekarang ni tanya QR. Macam mana kita nak dapatkan QR ni ada yang tahu tak macam mana nak buat? Apa kita nak buat? Kecerunan mana kita nak cari? Cari kecerunan PS. Alright, betul. Sebab apa? Kita nak cari kat sini, nak wujudkan Y MX tambah C, betul? Korang kena wujudkan Y MX tambah C, betul? Sekarang ni kalau nak wujudkan macam ni, korang kena cari apa dulu? Y dah ada kat sini. Betul, kat garis QR ni korang dah jumpa Y. So korang letak saja Y negatif 2. M tak jumpa lagi. So M kena cari. X pun tak jumpa lagi. X dah ada. So korang letak X 9 kat sini. Nampak tak ada 9? Okay, sekarang ni nak cari M. Macam mana nak cari M? Macam mana kita nak cari M? Macam mana cari M? So, M ni korang kena cari daripada PS ni. Sebab kecerunan dia akan sama. Betul tak? Kecerunan dia akan sama. Alright? So, kecerunan dia sama. So, korang letak saja ni dengan ni. Cari pakai formula. Alright? Pakai saja formula. Formula dia apa? Y2 tolak Y1. Ikut korang lah nak pakai mana Y2. 7 tolak dengan 0 per negatif 2 tolak 3. Betul tak macam ni? Kecerunan dia. Betul tak? Yes. 7 tolak 0 bagi 7 tolak 7 bagi dengan negatif 2 tolak 3. Korang akan dapat apa? Korang akan dapat negatif 7 per 5. Alright, so kecerunan dah jumpa negatif 7 per 5. So apa yang korang kena buat? Letaklah kat sini negatif 7 per 5. Okay, boleh? Negatif 7 per 5. So 9 kat sini. Tambah dengan C. Lepas tu boleh cari C tak? Boleh, betul? Itu korang sendirilah cari. Macam mana nak cari C tu? Okay, pindah-pindahkan sahaja. Dan last kali jawapan, korang kena bentukkan Y, M tu berapa, betul letak X dan C tu berapa. Kena letak nilai. Alright? Pindah-pindahkan sahaja. Boleh faham? Ini senang-senang je garis lurus ni. Korang buat skor macam mana, teknik nak menjawab, macam mana nak tahu garis lurus dia apa, Y, MX tambah C, apa dia punya koordinat. Korang kena tahu koordinat dia. Lepas tu carilah pintasan Y dia apa. Boleh je. Alright, last question untuk hari ni. So sebab yang selebih-lebihnya ni korang boleh try sendiri dekat rumah. Nanti cikgu akan bagi jawapan macam mana nak buat. Okay, ada soalan 4. Soalan 4 ni sudut. Allah. Okay, soalan sudut ni kadang-kadang cikgu kat sekolah korang ajar 3, betul tak? Macam ni. Letak 3 bentuk, betul tak? Selalunya. Selalunya betul tak? Macam tu kan? Okay, kalau selain daripada tu, apa yang korang rasa boleh buat? Okay lah, kita tengok soalan macam ni lah. Ditanya, namakan sudut di antara sata FBG dan juga ABCD. FBG, mana F, lepas tu korang ke B, lepas tu korang ke G. Betul macam ni, lepas tu korang kena buat macam ni. So dia anggap, kita imaginekan macam ni lah. Betul tak? Betul tak macam ni? Okay, sekarang ni ABCD pula. Aduh, kat situ pula FBG dengan ABCD. Alright. So sekarang ni, kalau korang letaklah FBG, lepas tu ABCD. Okay, kalau kat tengah-tengah korang rasa letak huruf apa? Kat tengah-tengah korang rasa tak huruf apa? B. Kenapa kita letak B? Nampak tak? Itu kat situ kita dah salah. Sebab tu kalau nak pakai teknik yang kat cikgu korang kadang-kadang pakai yang X, pangkal, lepas tu tengah, lepas tu letak X bulat. Betul tak? Macam ni kan? Tak boleh. Okay? Ini untuk soalan macam ni sebab tu kalau ini dia bukan applicable. Dia selalunya tak sesuai. Kadang-kadang ada yang sesuai, ada yang tak sesuai. Alright? So, kalau korang tengoklah macam ni lah. Selalunya benda ni memerlukan imagination korang. Korang memerlukan imagination korang. Yang penting sekarang ni korang kena cari 90 degree. Mana 90 degree yang korang wujudkan daripada FBG yang ni dengan bawah ni ABCD. Macam mana? Okay, kalau korang buat macam ni, korang cari. Cuba korang try. Daripada sini, korang gerak ke B ke G korang nak gerak. Selalunya korang kena letak F kat sini. Sebab apa? Ini yang paling hujung. Okay, teknik dia, first kali korang kalau untuk garisan macam ni, korang cari yang paling hujung. Hujung paling atas, betul? Kau paling atas, lepas tu korang kena pilih yang mana paling dekat
G ke B lagi dekat dengan korang? Mana lagi dekat? G, betul. G lagi dekat. So, korang ambil G sahaja di sini. Okay? Lepas tu, lepas dah korang dah lukis macam ni, okay, korang try. G dah sebagai sudut dia, betul? Korang kena cari mana 90. Sebab kalau kita nak buat macam ni, kalau kita nak buat bentuk macam ni, korang kena wujudkan 90, betul tak? Korang kena cari bentuk 90. So, korang nak gerak ke mana? Takkan korang nak terus gerak ke C? Logik ke kalau nak gerakkan ke C? Tak logik, betul? Tak logik, betul? Okay, tak boleh. So, kalau gerak ke A, lagi tak apa-apa. Betul tak? Kau gerakkan A ke sini pun tak wujud. Tak boleh sebab dia tak ada 90. So, apa yang kau kena buat? Kau kena cari yang mana ada 90. So, kau gerak terus. Cuba kalau gerakkan H. Wujud tak 90 kat sini? Wujud tak 90? Wujud kan? FBH, apa dia? Ada orang buat FBH. FBH. Okey, kenapa FBH tak boleh? Kenapa? FBH, kenapa tak boleh? FBH. Kau buat sini FBH, kenapa tak boleh? Sini. Masuk kau buat kat sini. Masuk kau buat kat sini. Okey, kenapa tak boleh? Yes, sebab selalunya untuk sudut ni korang kena cari yang paling dekat. Okey? Ini memang 90, yes. Ini memang 90, yes. Itu memang 90. Tetapi bila kalau korang tengok daripada, kalau ikut korang punya imagination, korang punya logik, kalau lampu suluh kat sini, korang akan nampak sudutnya, dia akan nampak bentuk macam tu, betul tak? Korang kalau korang imagine lah daripada atas, korang akan nampak dia punya ni akan jadi macam ni. Ya, kita lukis balik. Kita lukis macam mana dia punya tadi. Kalau korang lukis, kalau korang tengok daripada atas, apa yang korang nampak? Kenapa macam ni? Alah. Okay, korang akan nampak satu sudut tu, korang akan nampak dia dari sini macam ni, betul tak? Korang akan nampak dia macam ni. Betul tak? Boleh? So, betul. Selalunya kat situ B pun boleh jadi panjang. Okay? Kalau kau pandang daripada atas, kau akan nampak kat sudut itu, kat situ lah situ SATA. Kalau kau belajar lah, kau belajar kan situ, kita ada satu plan. Plan tu macam contohnya diibaratkan plan macam ni lah. Mana? Okay, plan dia macam ni. Macam ada surface. Lepas tu kalau kita letak satu bongkar kayu ke apa, korang kena tengok lampu suluh tu. Mana dia punya bayang-bayang. Betul, kita kena wujudkan 90. Kalau macam contoh dia ada garisan macam ni. So, kalau contoh ada garisan macam ni, apa yang korang kena tengok? Korang kena tengok mana suluh tu akan menyala. Korang akan nampak kat sini, betul, kat bawah ni. Lepas tu korang wujudkan 90 degree. Betul tak? Betul? Korang kena wujudkan 90 degree, lepas tu baru korang wujudkan sudut kat situ. Selalu kalau korang nampak kat situ, kalau contoh ada garisan kat sini lah. Garisan AB. Lepas tu korang suluhkan kat AB tu, apa yang korang akan nampak? Korang akan nampak satu garisan sini. Satu garisan ni yang bayang-bayang dia lah. Lepas tu yang bayang-bayang tu kita kena wujudkan 90. So kat situ yang belah tepi tu akan jadi korang punya sudut dia. Sama juga dalam konsep ini. Okay? Boleh faham? Selalunya kalau yang cikgu korang cakap gunakan pangkah, bulat, boleh. Tetapi untuk ada certain soalan yang boleh, ada certain soalan tak boleh. Boleh faham? Okay? Kalau dapat A, mesti boleh jawab B. Yes, selalunya bila dapat A, korang confirm akan dapat B. So, A korang wajib betul. Alright? Boleh faham benda ni? Selalunya SATA ni memerlukan korang punya imagination. Imagination korang paling penting. Mana 90 yang sesuai? Korang rasa okey, bila korang lukis, oh sini 90. Ini yang 90. Jangan, bukan yang 90 yang ni, korang jangan pakai. Alright? Boleh faham? Kenapa cikgu mendapat FGH bukan FHG? Okey, kenapa bukan FHG? Kenapa bukan FHG Kenapa bukan FHG? Sebab apa bukan FHG? FHG ni mana boleh jadikan sebagai sudut? H tak boleh sebab H tu adalah 90. Okey? H ni tak boleh jadikan dia sebagai 90. Tak boleh. Tempat yang jadi 90 tak boleh jadi sudut. Yang tengah-tengah ni akan jadi sudut. Sebab tu kalau kita buat F, G, H,
barulah boleh. Ataupun HGF. Okey? Bila korang buat macam ni, yang tengah-tengah ni barulah jadi sudut. Ikut urutan huruf, tak payah pun tak apa. Boleh buat FGH pun boleh, HGF pun boleh. Boleh faham? Okey, first kali korang kena cari yang mana paling dekat dengan yang paling awal hujung ni. Korang cari yang mana paling dekat. Lepas cari paling dekat, cari mana 90. Yes, betul Alia Nisa. Okey? Boleh faham? First kali korang kena cari yang ni, paling hujung ni. Selalunya yang ni kita cari paling hujung. Jangan korang pergi cari yang CB. Ni plan ni jangan ambil. Kita cari yang garisan daripada atas ni, korang cari yang mana paling dekat dengan dia. Lepas dah cari paling dekat, korang contoh G tadi kita dah dapat paling dekat, korang cari mana 90 pula. Mana 90 degree yang akan wujud di situ. Alright? Boleh faham? So, kalau yang bawah tu, kalau korang try dekat rumah, korang akan dapat 30.96. Okey, boleh pakai tan. Betul tak? Boleh pakai tan. 30.96. Boleh? Pakai saja tan. Alright? Tan berapa? Siapa tahu tan berapa kita nak pakai? Untuk cari sudut antara sata, cari mana paling dekat. Yes, betul Nur Awada. Lepas tu cari 90. Okey, itu je teknik yang paling senang. Boleh? Korang cari, ambil yang satu titik tu, lepas tu korang cari sudutnya mana panjang yang paling dekat. Titik mana dekat dengan dia. Macam contoh B ke G tadi. Kalau G dekat, so ambil G. Lepas tu cari mana sudut 90. Okey, bagus Awada. Okey, ini korang gunakan tan 30.96. Okey, tan berapa? Siapa tahu tan berapa? Semua tahu kan kenapa pakai tan? Kau cari sudut sini, kat sini kita nak cari berapa, sini berapa. So, opposite dengan adjacent. TOA. Opposite, adjacent. Ataupun bertentangan dengan sebelah. Okay. So, tan, opposite dia berapa? 1.5. Betul? 1.5, adjacent dia berapa? Adjacent dia 2.5. So, korang tekan saja kalkulator. Okey, Nur Awada, apa yang paling dekat? Korang kena cari paling dekat yang dia punya titik atas. Maksudnya macam contohlah. Contoh dia bagi kat sini. Contoh dia nak. Sekejap. Okey. Kenapa warna hitam? Contoh kat sini kan tadi sini E sampai dia nak EGB kan. Okey, korang kena ambil yang paling buruknya dia punya ni. Paling atas ni, paling muncung dia. Kenapa kita tak ambil kat sini? Buat apa kita nak kat sini, betul? Kita tak nak ambil kat sini sebab ini adalah sudut yang akan berada di sini. Okey, macam cikgu korang ajar lah dekat sekolah. Okey, sepatutnya B akan jadi titik tengah, betul? B akan jadi titik tengah, betul tak? Betul. Okey, kita nak tengok tadi siapa namanya? Siapa nama dia tadi tanya kenapa, mana yang nak cari paling mana yang kita nak cari starting point, betul? So sebenarnya B adalah titik tengah. So bila B titik tengah, kita tak boleh nak ambil dia. Kita tak boleh nak ambil kat sini sebab ini akan jadi sudut. Betul tak? Sini kita tak boleh nak ambil belah sini sebab ini akan jadi sudut. So tak boleh lah kita nak cari yang mana paling dekat. So yang paling dekat adalah korang kena ambil yang this choice lah. Yang ini saja yang paling dekat. First kali korang kena tahu kat mana sudut, betul tak? Korang kena tahu mana sudut. Sudut of course lah yang dekat sini. Yang bersentuhan dengan satu satah. Antara satu satah. So satah ni bersentuhan dengan satah ni. Ini akan jadi sudut. Betul tak? Betul tak? Kalau ni satah yang ni dengan satah A, B, C, D ni bertemu dekat sini. Betul tak? So kalau yang bertemu ni selalunya kita jadikan dia sudut. So jangan jadikan dia sebagai titik awal. Jangan jadikan dia titik awal. Alright? Titik awal ni tak boleh jadi sudut. Titik ni yang belah-belah sini akan jadi sudut. So bila kat sini, korang carilah yang kat sini mana paling dekat, G ke B. So kat situ lah korang lepas dah cari tu, carilah 90 and then korang akan dapatlah jawapan dia. Alright? So tekan-tekan kalkulator tan theta tadi, korang last kali korang akan dapat jawapan dia tadi lah 30 berapa? 30.96. Alright? Okay, kalau korang nak kalau korang nak try lagi teknik ni, korang try lagi soalan-soalan lain. Banyak lagi contoh-contoh soalan lain, korang try teknik ni. Cari yang paling dekat, lepas tu wujudkan 90. Boleh? Itu saja sebab dah memandangkan dah 12.10.
Kita buat yang mana boleh. Kalau yang tak boleh tu korang try dulu dekat try dulu yang mana-mana Mandangkan ni pun dah bagi kan dekat macam mana dengan bab lain? Tak apa. Korang try dulu buat kat rumah. Nanti kita akan try. Korang boleh tanya dengan cikgu kalau korang tak faham. Alright? So, itu sahaja untuk hari ni. Sebab dah 12.10. Kita habis 12.10. Alright? Terima kasih semua. InsyaAllah kalau ada seminar lain kita join lagi. Alright? Next class. Macam mana tanya cikgu? Tanya dekat Telegram boleh. Okay, tanya je dekat Telegram. Yes, kalau korang siapa nak join berminat, bolehlah bagi kontak nombor tadi Cikgu Ahmad. Okay? Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Sunat wadah. Bermanfaat. Hari Ahad korang yang bermanfaat. Soalan dari mana?